Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pelbagai cerita menarik dan juga update terkini yang kita akan bawakan pada jam 7.30 ini, yang mana yang pastinya yang mendapat perhatian di astroawani.com. Dan kita mulakan dengan perkembangan terkini, angka terkini kes COVID-19 di Malaysia, yang mana telah dicatatkan 11 jangkitan baru namun tiada kematian direkodkan. Dan menurut KKM, 11 kes itu menjadikan jumlah kes positif sebanyak 9,114 kes. Dan kata Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu 8 ialah kes import melibatkan 7 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. Katanya lagi 3 kes penularan dalam negara pula, membabitkan 2 kes adalah di kalangan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. Dan kes import tersebut adalah dari Singapura. 3 kes iaitu 2 kes di Johor, 1 di Kuala Lumpur, Filipina 3 kes, Australia dan Jepun masing-masing 1 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini mereka yang pulang ke Malaysia. Dan yang pasti kalau kita tengok balik, ia mencatatkan 11 kes baru dan tiada kematian direkodkan. Dan dalam masa sama, 2 kes penularan dalam negara itu melibatkan warga negara Malaysia dikesan dalam kes saringan bergejala di sebuah pusat perubatan di Kedah, manakala 1 jangkitan dalam negara melibatkan bukan warga negara pula adalah saringan tahanan baharu di lokap Balai Polis Tawau di Sabah. Tapi dalam masa sama, Gigi, walaupun kita masih lagi mencatatkan angka jangkitan pada 2 digit sejak beberapa minggu lepas, tapi alhamdulillah jumlah kes pulih, jumlah kes kumulatif yang pulih juga meningkat kerana semalam saja dilaporkan ada 8 kes pulih telah dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih keseluruhannya adalah 8,817 kes ataupun 96.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Ramai dijangkiti, tapi alhamdulillah ramai juga yang telah pun berjaya dipulihkan. Dan cuma semalam ada 1 je kes yang dirawat di unit rawatan terapi ICU dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Jadi jumlah kematian juga kekal 125 orang. Kita harapkan angka ini dapat terus dikekalkan dan untuk kita terus berjaga-jaga. Dan dalam masa yang sama juga, apabila semalam KKM melaporkan adanya kes baharu, ada 11 kes baharu, salah satunya melibatkan kes yang berada di Kuala Lumpur, di Lembah Pantai sebenarnya. Di mana sekarang ini KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sedang melakukan tindakan proaktif bagi mengesan kontak rapat. Ada seorang pelajar ni dikesan mungkin positif. Kerana apa? Pelajar itu adalah antara yang disaring dan katanya ada mengalami gejala macam muntah, cerit-berit. Lepas tu bila bawa pergi klinik pula, dia didapati positif denggi. Tetapi ujian COVID-19 masih lagi sedang dijalankan. Cumanya gejala-gejala yang ditunjukkan ini seperti cerit-berit, demam ini ataupun muntah ini adalah merupakan antara gejala jangkitan COVID-19. Jadi KKM telah mengambil langkah proaktif, walaupun keputusannya belum keluar lagi sama ada positif ataupun negatif, tetapi KKM perlu melakukan langkah proaktif, iaitu segera membuat pengesanan kontak rapat. Dan setakat ini ada 34 orang pelajar dan 8 guru telah dikenal pasti sebagai kontak rapat pelajar berkenaan, dan 28 telah disaring, 14 lagi telah pun diberi kearahan untuk hadir ke klinik kesihatan untuk buat ujian saringan. Dan ini satu yang perlu dilakukan jika kita menerima ataupun mendapat maklumat ada rakan-rakan kita ataupun kontak rapat, iaitu individu yang kita sering berjumpa lebih dari 1 jam dalam kedudukan yang rapat, mungkin tinggal serumah. Anda perlu mengamalkan penjagaan kesihatan diri yang rapi. Sebab itu pentingnya pemakaian pelitup muka itu, walaupun anda rasa anda sihat, kerana seperti kata pengarah kesihatan, 80% kes jangkitan COVID-19 di negara ini adalah tidak bergejala, asymptomatic. Jadi itu suatu yang sangat membimbangkan kita. Baik, seterusnya itu antara laporannya. Kita nak beralih ke laporan berikutnya, tapi sebelum itu kita lihat apa yang terkandung dalam sidang media ataupun laporan daripada KKM semalam.
Ya, tadi kita dah bawakan mengenai perkembangan atau angka terkini kes COVID-19 di Sarawak pula dicatatkan tiada kes positif COVID-19 dan dilaporkan semua daerah kini dalam zon hijau. Dan ini kata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang mengumumkan semua daerah di negeri itu sebagai zon hijau COVID-19. Ia selepas daerah Kuching dan Sirian bertukar status daripada zon kuning kepada hijau setelah kedua-dua daerah ini tidak melaporkan adanya kes COVID-19 iaitu jangkitan tempatan terbaru dalam tempoh 14 hari. Itu satu pencapaian yang sangat menarik dan juga menerusi kenyataan media yang dikeluarkan turut dikatakan bahawa tempoh operasi perniagaan di 3 bahagian di zon 1 juga dibenarkan kembali beroperasi seperti biasa berkuat kuasa 15 Ogos ini iaitu lebih kurang 2 hari saja lagi dan JPPN Sarawak telah meneliti isu semasa kes positif di Sarawak yang melibatkan perbincangan serta mendapat pandangan daripada sudut kesihatan dan ekonomi daripada Kementerian Kesihatan dan juga industri pelancongan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Sarawak ini, pertambahan kes positif COVID-19 hari itu menjadikan jumlah setakat ini dah maksudnya 14 hari tiada kes baru dan setakat ini semuanya adalah 681 kes COVID-19 di Sarawak dan 10 kluster juga dilaporkan masih aktif setakat ini menjadikan kluster Sentosa kekal merekodkan kes positif tertinggi dengan 31 kes. Itu update terkini yang kita boleh bawakan dari Sarawak. Sarawak merupakan negeri yang sebelum ini diletakkan pada status hijau, tiada sebarang kes, kemudian adanya kluster baru seperti yang disebutkan tadi. Kalau kita lihat pada penghujung Julai, Sarawak pernah mencatatkan sehingga 25 kes di Kuching saja melibatkan beberapa kluster, tapi selepas beberapa hari, lepas 14 hari, kawasan itu tidak mencatatkan sebarang kes jangkitan COVID-19 mengakibatkan ia kembali diletakkan dalam zon hijau. Semua daerah dalam zon hijau, tetapi ini bukanlah lesen untuk bersukaria seperti biasa. Kerana risiko penularan wujudnya gelombang baru itu sentiasa ada seperti yang berlaku di Sarawak Kuching contohnya. Tiada kes, kemudian ada kes sampai 25, 60, 30 kes, kemudian sekarang ni tiada balik kes. Ini satu perkara yang mungkin memang tak bagus sebab untuk perniagaan tidak bagus. Betul. Untuk semua sektor pun tidak bagus kerana kejap kena pergi sekolah, kejap tak boleh pergi sekolah, tutup sekolah, perniagaan pula kejap dibuka, kejap ditutup. Jadi ini akan mengganggu. Selepas PKP kan 3 bulan, tentunya sektor ekonomi, sektor perniagaan itu terganggu dan apabila jadi lagi begini dan sebenarnya apa yang pentinglah Hakim kewaspadaan diri itu. Kalau anda adalah baru pulang ke Malaysia kan, perlu ada rasa tanggungjawab untuk memakai gelang pink tu dan juga berada terus di rumah untuk 14 hari. Itu sebenarnya yang penting kerana kita tidak mahu penularan itu berlaku. Dan kita tak seperti yang jadi seperti suami isteri ni yang ditahan, Hakim. Sepasang suami isteri ni mereka sebenarnya bila dipakaikan gelang berwarna merah jambu itu bermakna mereka perlu menjalani perintah kuarantin di rumah. Ada yang merah jambu, ada yang gelang warna putih ataupun senang cerita bila dah suruh duduk rumah tu kena duduk rumah lah. Tapi mungkin sepasang suami isteri ini cuba-cuba nak menyembunyikan gelang merah jambu. Kemudian mereka tanggalkan gelang itu dan keluar dari kawasan Temco. Ini di Kuala Perlis. Ini dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Perlis, Superintendent Wari Q, yang berkata pasangan berusia 54 dan 65 tahun itu ditahan dalam sekatan jalan raya ketika menaiki motosikal untuk pulang ke rumah mereka di Kampung Kuala Sanglang kira-kira 3.30 petang pada semalam hari apa? Hari Rabu. Pasangan itu dilihat dalam keadaan panik dan mencurigakan. Lepas tu selepas dah nampak panik dan mencurigakan, polis bertanyakan soalan melalui soal siasat dan mereka sebenarnya mengaku menanggalkan gelang kuarantin atas alasan mengalami alahan pada kulit dan bolos melalui jalan tikus menaiki motosikal untuk membeli barang. Ini satu perkara yang membimbangkan kerana kita tahu tidaklah kita salahkan 100% walaupun memang jelas terang dan nyata apabila perlu menjalani perintah kuarantin ini kena duduk rumah. Tapi kita juga perlu melihat kepada kesiapsiagaan pihak berkuasa untuk mereka yang diletakkan dalam kawasan Temco ini ataupun perintah kawalan pergerakan secara bersasar yang diperketatkan, bagaimana akses kepada bahan makanan mentah mereka, akses kepada perubatan
mereka yang berada dalam perintah untuk duduk di rumah ini, kerana alasan pasangan suami isteri ini ada alahan di kulit, kemudian perlu mendapatkan rawatan, adakah tidak mencukupi ataupun mereka tidak mendapat akses yang mencukupi untuk bantuan kesihatan seperti alahan, sakit mungkin sesak nafas dan sebagainya. Ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak berwajib bagi memastikan segala keperluan asas kebajikan mereka yang berada di dalam kawasan TEMCO ini ataupun PKPD ini mencukupi, kerana dia akan jadi faktor penolak untuk mereka ini melanggar arahan. Betul. Tapi dalam arahan tu memang terang salah lah kan. Cuma mereka perlu menyediakan semuanya. Ya, mungkin pihak berkuasa juga boleh melihat dari segi statistik mereka yang ditahan, alasan-alasan yang diberikan, kemudian membuat kajian ke atas alasan-alasan tersebut untuk perbaiki di masa hadapan, penambahbaikannya. Dan tapi ya, apapun kita nak lihat soal pemakaian pelitup muka satu perkara yang sangat penting. Sejak 1 Ogos lalu telah pun diwajibkan pemakaian pelitup muka. Di mana lokasinya? Kita saksikan infografik ini. Baik, kita beralih ke berita seterusnya dan kalau kita lihat baru-baru ini Hakim tular 2 klip video yang disiarkan secara langsung melalui laman sosial Facebook Hot Burger Malaysia yang dikongsikan oleh pemiliknya Muhammad Asri Hamid atau kita kenali sebagai Asri Janggut, yang mendakwa pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap kes judi serta mendedahkan lokasi perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh, dan yang pastinya video itu mendapat lebih 5 juta views dan ia telah membuka mata banyak pihak untuk melihat sendiri apa sebenarnya masalah di situ. Dan ini merupakan kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahadur yang katanya sebarang tindakan termasuk rombakan dalaman melibatkan ibu pejabat polis IPD Sungai Buloh hanya akan diputuskan selepas siasatan berhubung kes perjudian di daerah itu selesai. Dan katanya pucuk pimpinan PDRM perlu berlaku adil dan menyiasat terlebih dahulu dakwaan salah laku pegawai dan anggota IPD Sungai Buloh berhubung isu perjudian itu. Dan siasatan telah dijalankan oleh Jabatan Integriti Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman sejak awal lagi, iaitu sebelum perkara ini tular, dan setakat ini tiada anggota polis yang ditahan. Dan setelah siasatan selesai baru pihak polis akan putuskan apa tindakan yang akan dibuat. Dan KPN juga, Ketua Polis Negara, meminta diberikan sedikit masa dan beliau juga menjamin tidak akan melengah-lengahkan kes berkenaan. Ya, dan dalam masa sama kita lihat apabila melibatkan isu-isu di peringkat kerajaan tempatan, ini pihak berkuasa tempatan merupakan pihak bertanggungjawab mengeluarkan lesen perniagaan di lokasi-lokasi seperti di Sungai Buloh ini. Dan sebabkan itu apabila berlakunya satu keadaan yang kita rasakan macam peniaga tanpa lesen, operasi secara haram dan sebagainya,
pastinya ada unsur-unsur salah guna kuasa ataupun rasuah, dan disebabkan itu jugalah pihak SPRM telah pun menahan 4 orang penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam yang sekarang ini direman 7 hari kerana disyaki menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram di Sungai Buloh, dan turut direman seorang peniaga rokok yang menjual orang kata apa? Rokok Aceh ataupun seorang lelaki berbangsa Aceh kerana disyaki bayar rasuah kepada penguatkuasa. Dan dalam masa yang sama juga ia menimbulkan persoalan, adakah bukankah sepatutnya tindakan pihak berkuasa tempatan ini bagi mengeluarkan lesen memantau sama ada lesen itu disalahguna ataupun tidak merupakan tindakan ataupun tanggungjawab hakiki mereka? Adakah perlu tunggu sehingga satu perkara itu viral baru nak buat kerja, ataupun ada sesuatu, ada udang di sebalik batu? Dan inilah yang sedang disiasat oleh pihak SPRM dan juga PDRM yang seperti dikatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado. Beliau perlu adil memberi ruang kepada siasatan terlebih dahulu sebelum membuat tindakan untuk membuat rombakan dalaman ataupun sebagainya. Dan bertitik tolak daripada video yang viral itu juga, pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA telah pun melancarkan satu operasi besar-besaran yang dilakukan di Sungai Buloh bagi mengesan ataupun melihat kepada premis perniagaan haram yang apabila operasi itu dilakukan, ianya mengundang satu reaksi balas di kalangan peniaga, di mana peniaga menganggap bahawa tindakan MBSA itu melakukan operasi secara besar-besaran pada hari semalam dan juga kemarin seolah-olah satu tindakan balas dendam. Itu kata salah seorang pemilik kilang percetakan. Sekurang-kurangnya MBSA ini kenalah bagi tempoh seminggu, dan takkanlah salah sikit pun nak terus saman, sedangkan contoh saman yang dikeluarkan adalah macam awning ataupun sengkuap itu kalau nak pasang kena dapat kelulusan PBT pihak berkuasa tempatan, tapi apabila mereka telah pun melanggar undang-undang tersebut, mereka disaman, dikenakan kompaun. Jadi sekurang-kurangnya ini perlu diberitahukan, dimaklumkan lebih awal. Katanya kedai yang buat tambahan berpuluh-puluh tahun tiba-tiba minta ubah dalam masa 24 jam. Susahlah kalau macam tu, sebab kalau sebenarnya apa yang dilakukan oleh MBSA ni bagus apabila melakukan operasi di situ. Dalam masa yang sama perlu bertimbang rasanya dengan peniaga-peniaga, kerana ada kata seorang penjual nasi lemak ni, Ramlah Yakib memberitahu bahawa sebanyak 16 gerai di kawasan itu telah dirobohkan, dan dia kata dulu 3 bulan sebab COVID tak boleh berniaga, dan itu menjadi masalah kepada mereka, dan baru sebulan berniaga dia kata tiba-tiba jadi macam ni. Kami berniaga terpaksa meminjam dengan Yayasan Hijrah Selangor, bila dah tutup macam mana nak bayar semua. Itu antara reaksinya, yang juga menangis ketika ditemui wartawan. Dan apapun isu melibatkan pihak berkuasa tempatan dan juga peniaga-peniaga kecil ini satu isu yang berpanjangan sebenarnya. Kita lihat bagaimana seorang peniaga cuba memulakan perniagaan kecil-kecilan, membuka gerai di hadapan rumah dan sebagainya. Itu pun sebenarnya satu kesalahan, tetapi mungkin kita memberi sedikit kelonggaran untuk kata apa, tutup sebelah mata, memandangkan mungkin modal permulaan kapital kecil, tapi sebenarnya untuk membuka suatu perniagaan perlu mendapat kebenaran atau lesen daripada pihak berkuasa tempatan PBT khususnya. Dan ini satu perkara yang perlu memerlukan pertimbangan, bukan saja pertimbangan dari segi penguatkuasa undang-undang, tapi juga pertimbangan dari segi banyaklah mereka di luar sana menyatakan pertimbangan, kata tak berhati perut. Orang kita berniaga tak boleh, orang asing boleh berniaga kan. Perlu ada satu penyelesaian lah segera untuk perkara ini, kerana ia telah memakan masa, saya fikir mesti berpuluh-puluh tahun, dan ini sebenarnya bagi saya adalah bagi kita adalah ini adalah isu rakyat sebenar yang sudah lama dipendamkan, diletak di bawah kapet, tapi kali ini dibuka. Dan sebenarnya kalau kita bercerita mengenai jalan di Bandar Sungai Buloh tu juga pun banyak sebenarnya cerita-cerita sebelum ini yang mengatakan bahawa sudah lama ia berlaku, dan ini masanya untuk kita membuat perubahan. Tapi apapun kita biarkan ketika ini pihak berkuasa menjalankan, melakukan siasatan mereka sebelum kita membuat sebarang tomahan ataupun dakwaan tidak berasas yang mungkin boleh mengeruhkan lagi keadaan. Sebelum kita berhenti lihat, saya nak anda lihat gambar yang berada di skrin ketika ini. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki sedang duduk termenung menghadap sungai. Lelaki ini sebenarnya merupakan bapa kepada seorang kanak-kanak yang hilang selepas dipercayai disambar buaya di Sungai Kinabatangan di Kampung Muhibah
di Sabah. Ini kejadian ini berlaku semalam 10 pagi dan untuk anda baca laporan penuhnya ada di laman web astroawani.com. Baik, kita berhenti sekejap seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan JJ Ahmad. Hari ini hari Khamis 13 Ogos. Kami nak bawakan kepada anda tadi laporan berita tempatan berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negara kita. Dan dalam masa sama kita nak juga bawakan perkembangan landscape politik di negara kita ini, kerana kita semua maklum berkenaan dengan Tun Mahathir dan juga ahli-ahli parlimen yang lain. Beliau sebelum ini telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan parti baharu, dan semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan nama parti baharu yang ditubuhkan beliau dan juga ahli-ahli parlimen yang lain, iaitu Parti Pejuang Tanah Air. Pengumuman ini dibuat di Slim, Perak, dan beliau menyatakan di majlis memperkenalkan calon parti tersebut bagi pilihan raya kecil PRK di Awak Undangan Negeri Don Slim pada Rabu. Dan katanya ini sedikit sebanyak mengenai parti dan juga bagaimana kenapa ia ditubuhkan. Pertamanya, Parti Pejuang Tanah Air ini ataupun dikenali sebagai Pejuang ini perlu bersih. Dia bukan parti kudapan, sebab tu dengan harapan mereka yang sudah pun tinggalkan Bersatu, sudah jadi blackout ni boleh cerah balik, boleh masuk Parti Pejuang Tanah Air. Kerana Dr. Mahathir mendakwa bahawa parti yang ditubuhkan sebelum ini bersama rakan-rakan yang lain dalam Pakatan Harapan dalam Bersatu, iaitu Parti Bersatu, ditubuhkan untuk melawan kleptokrat, tetapi ianya sudah dirampas ataupun di-hijack. Ini dakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi mereka yang tidak bersetuju dengan keadaan itu, Tun Mahathir mewujudkan sebuah parti baru, platform baru untuk mereka berjuang. Sebab tu namanya pun dinamakan Parti Pejuang. Dan dalam masa sama juga kita lihat ketika pengumuman parti tersebut, mereka turut berkongsi pentas dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Dan kalau kita lihat visual yang turut dikongsikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di Twitternya, yang mengatakan yang menunjukkan bahawa orang kuat PH seperti Presiden Amanah Muhammad Sabu dilihat hadir di majlis pengumuman calon PRK Dewan Undangan Negeri. Anjuran parti tersebut dalam masa yang sama adalah untuk mengumumkan nama parti dekat situ. Dan turut kelihatan ialah naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Chang Lee Kang, Setiausaha Organisasi DAP Anthony Loke pun ada, naib Presiden Amanah Datuk Salahuddin Ayub pun ada. Jadi maksudnya bila kita tengok ada juga kehadiran orang-orang kuat PH ini, dalam masa yang sama kita lihat itu adalah mungkin sokongan, menunjukkan satu sokongan kepada parti baru Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Dalam masa yang sama kita lihat dalam politik ini dia cukup unik. Walaupun mereka mungkin tidak bersahabat ataupun tidak berada dalam satu pakatan, if we have the same enemy, then we are in the same side. Itu mungkin salah satu perkara mungkin bagi pelajar-pelajar sains politik di luar sana sangat memahami keadaan ataupun perkara seperti itu. Tapi dalam masa sama juga dalam majlis yang sama turut diumumkan calon bagi PRK Don Slim ini, di mana semalam diumumkan calonnya. Kita lihat di laman web astroawani.com, semalam parti baru Tun Dr. Mahathir Mohamad ini mempertaruhkan seorang peguam syari'i untuk bertanding bagi PRK Don Slim. Tapi calon ini mereka akan bertanding sebagai calon bebas. Namanya Amir Khushairi, seorang peguam syari'i lulusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Umurnya muda lagi, baru 38 tahun. Dan dia ada firma guaman, satu di Perak dan satu di Selangor, dan juga seorang yang aktif dalam badan bukan kerajaan NGO dan sering melibatkan diri dengan program-program kemasyarakatan, termasuk memberi penerangan dan klinik guaman secara percuma. Itu antara biodata ataupun biografi mengenai
calon yang diletakkan iaitu seorang peguam mewakili calon bebas di PRK Don Slim. Dan kita tengok di kalau Barisan Nasional pula, pemangku ketua UMNO bahagian Tanjung Malim iaitu Muhammad Zaidi Aziz telah diumumkan sebagai calon BN bagi PRK Don Slim hujung bulan ini, 29 Ogos ini, dan pengumuman itu telah dilakukan oleh Pengerusi BN Perak Datuk Saarani Mohamad pada sidang media pada Rabu. Dan katanya pemilihan Zaidi dibuat setelah pucuk pimpinan UMNO menilai pertimbangan senarai nama yang dicadangkan. Dan kalau kita tengok, Muhammad Zaidi ni berusia 43 tahun, merupakan calon anak tempatan berasal dari rumah awam kampung sewa Kampung Sawa Slim Village Slim River dan merupakan pemegang ijazah Islamic Reveal Knowledge dan Human Sciences Universiti Islam Antarabangsa. Menarik, dua calon ni lulusan UIA yang sama kan. Dan beliau juga pernah menjawab pelbagai jawatan dalam pertubuhan NGO termasuk Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia, dan ketika ini beliau adalah Timbalan Presiden Federasi Kebangsaan Pekerja Belia. Ini satu yang menarik melihat bagaimana UIA, dua graduan UIA ini bezanya mungkin 4 tahun 5 tahun saja. Seorang graduan sains kemasyarakatan, calon BN, calon bebas pula graduan perundangan. Dua-duanya bertembung di PRK Don Slim. Itu cerita politik dalam negara. Tapi satu lagi cerita kita kongsikan sebelum kita berakhir di sini adalah ini cerita berkenaan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Calon Presiden Amerika Syarikat daripada Parti Demokrat Joe Biden menamakan Senator California Kamala Harris sebagai regunya bagi pilihan raya Presiden November depan. Ini sangat menarik kerana Harris merupakan wanita kulit hitam pertama yang diberi laluan untuk sebagai calon naib presiden dalam pilihan raya yang akan diadakan pada 3 November itu. Dia berusia 55 tahun, berdarah kacukan India Jamaika. Sudah lama dipertimbangkan untuk menjadi regu. Ya. Dan pemilihan regu ini ada mereka di luar melihat bagaimana ia mampu mengimbangi ataupun saling melengkapi calon Presiden Joe Biden dan juga Kamala Harris kerana masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri, mampu menangkap segmen masyarakat ataupun golongan-golongan tertentu, pengundi-pengundi sebenarnya. Joe Biden ada kekuatan sendiri, Kamala Harris juga begitu, tetapi persoalannya mampukah Joe Biden dan juga Kamala Harris ini untuk menangani ataupun menewaskan calon Republican dalam pilihan raya presiden yang dijangka pada November nanti. Satu perkembangan yang menarik kita lihat itu yang berlaku di negara Uncle Sam. Baik, itu saja Awani Pagi untuk hari ini. Dan terima kasih kerana menonton. Kalau anda ingin baca apa yang kami paparkan tadi, anda boleh pergi ke astroawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Saya Rahman, jumpa lagi. Bye.